والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung baki surah An-Nur muka surat 358 ayat 59. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ayat 59 ni masih bersambung dengan ayat sebelum ni, ayat 68, berkenaan dengan perintah-perintah Allah SWT dalam rumah tangga, dalam rumah Islam, berkenaan dengan aurat. Allah SWT nasihat pada orang mukmin, ajar didik ahli keluarga di kalangan hamba kamu, di kalangan anak-anak kamu yang tidak balik lagi, kalau nak masuk bilik kamu, hendaklah mereka minta izin. Kena minta izin yang ada dia 3 waktu, tak sebelum solat subuh, tengah hari, dan juga selepas isyak. 3 waktu ni aurat kamu terdedah, maka kena ajar mereka, tegur mereka, bagi tahu. Yang mumayyiz, anak yang mumayyiz tapi tidak balik, mereka kena minta izin, kena ketuk pintu, minta izin untuk masuk. Selain daripada waktu tu, maka tidak jadi kesalahan bagi kamu dan bagi mereka untuk masuk. Kalau terdedah juga, kesalahan itu daripada kamu. Jadi Allah telah jelaskan ayat ini untuk kamu ikut. Dan Allah SWT alim hakim. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum, bila anak-anak kamu yang masih kecil itu sudah balik, maka falyasta'dhinu, maka dia kena minta izin. Bila-bila masa pun kena minta izin. Yang sudah balik ni, dia tak boleh terjah gitu ya, dia kena minta izin. Kama sta'dhana alladhina min qablihim, seperti mana orang yang mana sebelum mereka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayah, demikianlah Allah Taala jelas kepada kamu hukum-hukum dia, perintah-perintah dia. Wallahu alimun hakim, dia Allah alim hakim. Kemudian sambung berkenaan dengan aurat orang wanita. Wal qawaidu min, ini berkenaan dengan tudung, berkenaan dengan jilbab. Wal qawaidu minan nisa'i allati, dia berkenaan dengan wanita-wanita yang sudah berumur, yang sudah tua dah, yang sudah putus dah haid dia, la yarjuna nikahan, yang mana tidak ada lagi keinginan untuk berkahwin. Maka falaisa alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, maka tidak menjadi kesalahan kepada mereka, ke atas mereka, an yadhna thiyabahunna, untuk mereka melepaskan pakaian yang Allah SWT perintah pada mereka pakai dalam ayat sebelum ni. Wal yadribna bi khumurihin, hendaklah mereka pakai tudung mereka, labu sehingga tutup dada-dada mereka. Maka sini Allah Taala begitu bagi wanita-wanita yang sudah lanjut usia dah 70, 80, yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk berkahwin, maka direngekkan sikit, maka tidak jadi kesalahan ke atas mereka ni, untuk mereka tidak pakai seperti mana yang Allah Taala sebut sebelum ni, tapi dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizina, tanpa dia menzahirkan perhiasan dia. Walau bagaimanapun, wa an yasta'fifna khairun, tapi kalau dia kekal seperti mana masa dia muda dulu, itu lebih baik. Jadi ayat ni berkenaan dengan siapa dia? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, mak kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah isteri pada Zubair radhiyallahu anhu. Jadi sebab tu dia kena tengok para sahabat. Jadi Asma ni, masa dia Zubair dah lama dah meninggal, dia pun sudah tua dah. Ni zaman Abdullah bin Zubair, zaman anak dia. Jadi bila Zubair nak jumpa dia, Asma ni tutup muka dia, tua pun tutup lagi muka dia. Maka orang baca ayat ni pada dia, mana dia sudah lanjut, dah tua dia, maka tak apa, Allah tak nak bagi tahu, tidak menjadi kesalahan untuk buka Tapi di situ tengok para sahabat buka muka Tapi dia baca ayat ni, wa an yasta'fifna khairun lahum. Tapi kalau dia nak terus kekal sifat afif ni, sifat yang Allah Taala suka, maka itu lebih baik untuk mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui keadaan hamba.
Ayat ni kalau kita baca tanpa para sahabat, tanpa sunnah ke ada, maka ayat ni tak pakai baju tak apa ni. Dia jadi gitu. Sebab tu dia kena tengok para sahabat, tengok sahabiah, isteri Nabi, dia tengok juga isteri sahabat, tengok isteri Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar ni, anak perempuan dia. Walaupun sudah lanjut usia pun, tapi masih kekal lagi pakai seperti mana biasa. Yang boleh terdedahnya hanya muka, yang diminta tu supaya dia buka muka dia. Tapi Allah SWT, oleh kerana Allah kata wa in yasta'fifna khairan lahum. Tapi kalau dia kekal kan, itu lebih baik. Dia para sahabat ni orang yang terbaik kan? Dia tu kekal seperti mana biasa. Allahu sami'un alim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun wala 'ala an ta'kulu min buyutikum. Ini berkenaan dengan kesal daripada para sahabat bila dikata tak boleh masuk rumah melainkan dengan izin kan. Jangan masuk rumah orang. Jangan masuk rumah orang untuk makan berkenaan dengan kamu. Ya ayyuhalladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita tengok para sahabat. Sehingga Allah Taala turun ayat untuk tarbiyah mereka. Kesal pada ayat Quran pada sebelum ni kan berkenaan wahai orang beriman, jangan kamu makan harta secara di antara kamu dengan cara batil. Lepas tu turun ayat pula, jangan kamu masuk rumah orang lain tanpa izin. Jadi sahabat mula rasa sakak nak pergi ziarah, dia nak makan dalam rumah sahabat lain. Jadi mereka kerana terlampau takut makan harta orang, sehingga mereka buat keputusan taksir. Ayat sebelum itu turun kan, wahai beriman, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Dan sehingga isteri-isteri pun rasa nak jamu pada tetamu yang mari pun rasa kena minta izin dengan suami. Rasa masalah semua. Sebab kesal daripada perintah Allah SWT. Sehingga semua jadi sukar. Tapi Allah Ta'ala biarkan satu fitrah, satu waktu berlaku gitu. Sehingga turun ayat ni. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun. Bukan satu kesalahan bagi orang yang buta, begitu juga bagi orang yang mana ada keuzuran dari sudut anggota dia. A'raj ni tempel lah, kaki dia masalah. Begitu juga kepada orang sakit, tidak menjadi satu kesalahan haraj. Hal ini ayat ni situ berkenaan dengan orang buta, orang kepada orang cacat dan juga orang yang mana sakit ni tidak menjadi kesalahan untuk tidak sertai jihad. Ini orang yang mana diberi makzur dalam ayat Allah SWT. Wala ala anfusikum, ni sambungnya berkenaan dengan tidak menjadi kesalahan bagi kamu para sahabat an ta'kulu min buyutikum, untuk kamu makan daripada rumah-rumah kamu. Mana rumah kamu ni rumah sahabat-sahabat kamu umum ni. Au buyuti abaikum, penjelasan dia, ataupun rumah ayah-ayah kamu, ataupun rumah ibu-ibu kamu, ataupun rumah adik-beradik kamu, ataupun rumah adik-beradik perempuan kamu, tak ada adik-beradik lelaki kamu, ataupun rumah pak saudara kamu belah ayah, ataupun rumah mak saudara kamu belah ibu, pak saudara kamu belah ibu, mak saudara belah ibu, au buyuti akhwalikum, pak saudara belah ayah, mak saudara belah ayah, ataupun rumah pak saudara belah ibu, ataupun rumah mak saudara belah ibu, au ma malaktum mafat, ataupun rumah yang mana kamu miliki kunci dia, ataupun rumah sadiqikum, ataupun rumah sahabat kamu. Turun ayat, tidak menjadi kesalahan untuk makan rumah-rumah ni. Kalau mereka izin, mereka jemput. Tak sekadar perkara begini tidak ada masalah. Jadi sahabat bila turun ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, jangan kamu makan harta sama guna cara batil kan. Dia punya ihtiyat tu, punya berhati-hati tu, siapa tak silasu. Walaupun secara tidak sengaja pun tak sih. Walaupun rumah saudara tak sih. Tak takut. Jadi mereka hanya pergi ziarah. Bila ajak makan, mereka mula mengelakkan diri kerana tak kesal daripada ayat Allah SWT. Tengok Nabi tarbiyah para sahabat kan, sampai tahap tu. Sehingga bila mari ayat kemudian tu untuk reda kan, benda ni kekal lagi. Untuk jauh, supaya jauh dari hati mukmin ni makan harta orang ni, perkara yang mana tidak mungkin berlaku pada mereka. Kemudian laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Sebelum ni perintah supaya makan secara ramai-ramai, secara berjemaah.
Dalam rumah tu kena ada anak yatim ke apa kan. Jadi nak makan sore pun sakat pula. Maka tu ayat, tidak menjadi kesalahan ke atas kamu antakulu jami'an aw ashta, sama ada kamu nak makan ramai-ramai ataupun nak makan bersendirian. Nak makan ramai-ramai ataupun nak makan bersendirian, tidak ada masalah. Maka nak makan dia talian ramai-ramai pun tak ada masalah. Nak makan pinggir masing-masing pun tidak ada masalah. Nak makan secara berjemaah ataupun nak makan bersendirian, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mengikut keperluan kamu. Cuma jangan makan harta orang, jangan ambil hak orang. Itu kekal. Ini panduan daripada Allah SWT. Dan ayat begini sehingga tunggu ayat ni untuk bagi tahu pada kita generasi awal ni bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah SWT. Begitu terkesan sekali sehingga tunggu ayat untuk tarbiyah mereka. Kena bagi tahu para sahabat ni. Fa idza dakhal buyutan fasallimu ala anfusikum, bila kamu masuk rumah maka bagi salam. Tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Guna tahiyah pada ucapan yang mana telah diajar daripada Allah SWT. Assalamualaikum. Yang mana salam ni untuk bagi keberkatan dan kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah telah jelas pada kamu hukum-hukum dia, la'allakum ta'qilun, supaya kamu dapat memahami hakikat agama ni. Innamal mu'minun. Kemudian ayat seterusnya, panduan seterusnya kepada para sahabat. Ini bila duduk dalam majlis Nabi ni. Bila duduk bukan duduk dalam majlis Nabi, bila ada sesuatu perkara yang mana melibatkan semua orang. Tak melibatkan semua orang. Tak mesyuarat. Bukan sentiasa ni. Tak bila sesuatu perkara yang mana nak dibincangkan, tak dipanggil untuk bersama-sama, maka ni panduan orang mukmin. Allah Taala bagi tu innamal mu'minun. Sebenarnya mukmin yang sebenar-benar ialah orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Dan sifat dia lagu mana, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', bila mereka bersama Nabi di atas satu urusan yang melibatkan semua orang. Ni tu. Itu ayat untuk perkara begini. Nampak simple tapi ini penting. Masalah sini akan mula pecah belah, akan berlaku. Yalah. Sebab tu kita kena bina umat ni dah. Bagaimana untuk apa? Untuk satu kan. Dengan di atas satu perkara yang kita persetujui bersama. Untuk menyatukan. Masing-masing kita boleh buat nas masing-masing kalau kita masing-masing. Tapi tengok Nabi terbiasa sekali para sahabat ni. Dia kena ada ni dalam ramai-ramai ni, dia kena ada satu benda yang mana kita buat secara bersama. Dan ini perkara apa ni? Perkara jihad lah. Perkara jihad, perkara dakwah, perkara yang melibatkan agama sebagaimana semua orang taat pada Allah. Ini perkara ni. Jadi perkara ni kan bukan sentiasa ada. Dan perkara ni berlaku bila Nabi nak mesyuarat. Jadi dia kena ada hari-hari begitu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, orang mukmin yang sebenar ialah orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Dan mereka bila bersama dengan Nabi di atas satu perkara, lam yadhhabu, mereka tidak akan tinggalkan Nabi dalam mesyuarat itu hatta yasta'dhinu, sehingga mereka minta izin. Bila perkara ni perkara melibatkan bersama, apa saja perkara yang melibatkan bersama, nak pendapat semua orang, nak orang semua terlibat belaka, maka setiap orang Islam ni tidak boleh tinggal majlis gitu, suka-suka nak pergi. Ini adab dia. Ni nampak simple, tapi kalau benda ni tak ada, kita nak pada dia, nak pendapat dia, tiba-tiba dia keluar gitu. Dia orang tengok dia, sebab dia tu dia orang tebik juga. Maka dia duduk buat pula situ, dia buat kumpulan lain. Jadi masalah. Nampak simple tapi bagi kesan. Sebab tu para sahabat sudah ditarbiah, dia tu ayat. Bila tu ayat ni benda ni besar. Benda ni besar. Dia orang yang terlibat dengan untuk bina umat ni, masyarakat ni, dia akan terkesan dengan ayat ni. Kalau tidak agak duduk gini agak, dia tengok orang ramai, dia ada orang macam-macam, ke orang latar belakang macam-macam. Dia tengok pak kumpul ramai agak, mula nampak macam-macam. Nampak gambar dia. Buka jual air depan tu. Tak. Hok jual air, hok jual got ni, lepas tu hok dalam ni pula mula dah. Tak panas punggung. Jadi hok nak bicara tu, hok melibatkan semua jadi tergendala. Kerana benda-benda lagu. Jadi Allah Ta'ala tu ayat, wa idza kanu, orang mukmin yang sebenar bila mereka bersama dengan Nabi di atas satu perkara yang melibatkan semua orang, lam yadhhabu, mereka tidak akan tinggalkan majlis itu sehingga mereka minta izin. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladhina yu'minuna billah. Sesungguhnya orang yang minta izin daripada kamu, Allah Ta'ala bagi tahu, itulah orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Fa iza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim, Allah Ta'ala bagi tahu. Tengok mudah, bukan susah. Bila mereka minta izin di atas satu urusan, kalau ada urusan sungguh tak minta izin dengan amir, dengan ketua,
Tak, fa'zan liman syi'ta minhu, maka izinlah. Tak bagi tahu mudah kepada siapa yang kamu nak. Sebab apa? Ketua ni masih tahu ni, orang ni kena ada ni. Sebab tajuk bicara ni berkait dengan dia. Berkait dengan dia. Sebab sekarang ni dia ada masalah. Dia orang yang mana usaha ni, perkara ni nak bicara ni tak melibatkan dia. Bila orang tu minta izin, dia boleh pergi. Jadi tengok, keluasa begitu diberi. Keluasa. Wastaghfir lahumullah, dia minta ampunlah untuk mereka. Minta ampunlah untuk. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Baru minta ampun. Sebab sebenarnya ada kan sini celika. Tak, sebenarnya nak lari, mutak dia panggil. Tak, tapi ada dia buat dah. Minta izin tak apa. Minta izin. Jadi niat dia, masalah dia tu. Jadi Allah Taala suruh Nabi istighfar untuk mereka. Istighfar untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sebab Nabi daripada sahabat ada sebab tu dia kena gabah ni dalam nak islah umat ni, dia kena ada satu perkara yang mana bersama. Masing-masing kita boleh buat. Hak ni buat nak fikir tu dengan tolong orang, bagi bantuan. Hak ni dengan ni ngajar orang. Hak ni masing-masing. Kalau masing-masing dia usaha dapat dibuat tapi kesatuan tidak dapat dibina, dia pecah belah juga. Pecah belah juga. Tak ada mana juga. Syaitan akan mari bila tidak dengan cara berjemaah. Usaha untuk islah umat tidak dibuat secara berjemaah, syaitan ni syirik. Tak, macam-macam peluang. Hok ngajar, jenis ngajar pula, gigi rumah orang. Tak. Jadi orang lain pula. Jadi bukan ajak orang pada Allah dan Rasul, jadi ajak orang pada dia pula. Jadi hok buat sendiri semua akan jadi masalah. Sebab tu dia kena buat secara berjemaah. Secara berjemaah. Dia lebih selamat. Dan ni sebenarnya dengan usaha begini yang Nabi duk buat ni, hantar jemaah, sama ada jihad ataupun hantar jemaah untuk dakwah, untuk islah ni kan. Jadi dia buat secara berjemaah, dan ini menyebabkan kesatuan. Dia bukan setakat hantar jemaah dakwah, bukan hantar jemaah untuk dakwah semata-mata, bahkan nak dengar laporan, buat lagu mana ni boleh betul ni, buat lagu mana, pergi jumpa orang bagi bantuan tu, buat lagu mana, kecek apa dia. Kalau tidak, usaha yang tidak dibuat dengan cara yang betul, tak, kesan dia tidak kita tidak akan dapat hasil. Sebab kita lemah kan, kita tak tahu. Tak. Patut dakwah ni dibuat oleh ulama-ulama. Ulama-ulama sepatut buat, tapi ulama tak buat, orang biasa buat. Jadi orang biasa buat, dia kena belajar nak buat lagu mana. Bila nak pergi bagi bantuan tu, lagu mana dia kena pergi. Bukan sekadar duk bagi kecek tak. Dia bagi berah kecek gitu. Maksud tak siapa. Dia sebelum nak bagi ke apa, dia kena ada cari point lagu mana nak kecek, lagu mana nak bina hubungan. Bagaimana supaya orang ni daripada tidak fikir agama ada fikir agama, daripada tidak sekeluarga ni tidak semaya, bagaimana semaya. Jadi bantuan ni wasilah kan? Sebagai untuk dekatkan, untuk bina hubungan dengan dia. Maksud sebenarnya bagaimana dia berubah, bagaimana lelaki dia, suami dia dan anak lelaki dia dapat hadir, bina hubungan dengan kita, bina hubungan dengan mas. Kalau tidak rugi, kita rugi. Dek kecek tanya khabar dia, kita pula terkesan dengan dia, dengan kesusahan dia, dengan ujian yang tak ada uji pada dia, dan kita tak sekadar bagi beras sekadar. Habis gitu, lepas benda tu habis gitu. Kita nak bagaimana nak ubah fikir dia. Fikir dia. Dia benar ni kan kena balik laporan, bagi tahu buat lagu mana, musyawarah. Bagaimana nak buat, apa hasil dia. Baru akan tersusun. Nak jadi umat yang terbina ni, dia kena buat dengan tersusun. Lepas tu dengan perancangan yang baik, bukan semata-mata bagi bantuan gitu. Kalau tidak rugi umat ni. Bagaimana nak guna dia? Apa kelebihan dia ada dalam keluarga ni, lagu mana keadaan dia? Selain daripada kita tahu keadaan keluarga dia ni, orang susah begini, dia ada masalah anak dia nak sekolah ke, masalah anak dia duduk ngaji ke, masalah sakit ke, masalah itu asas yang kita tahu keadaan dia. Tapi bagaimana nak cari penyelesaian? Dan kalau kita tak nak selesai, maka bila kita berkumpul mesyuarat di masjid kita ni, fikir bagaimana nak buat dengan orang ni. Baru dia ada hubungan. Baru setiap orang ni pun ada hubungan dengan semua orang. Baru setiap orang ni ada fikir pada semua orang. Dan kita nak bina orang lagu ni, kita sendiri pun dengan bantuan yang kita buat, dengan usaha yang kita buat ni, bukan sekadar kita boleh bantu orang, bagaimana kita nak rasa bahawa mereka ni pun orang kita juga dalam keadaan kita sekarang ni. Dia tengok Allah SWT tu ayat berkenaan dengan urusan bersama ni. Allah Ta'ala begitu, ni mukmin yang sebenar. Orang mukmin yang sebenar-benar, ya, orang beriman dengan Allah dan Rasul, bila mereka bersama di atas satu perkara yang bersama ni, maka dia tak boleh tinggal majlis lagu tu. Dia kena duduk bersama. Nak tinggal dia kena minta izin. Ni tengok ni, nak ikat. Dalam masa yang sama kita bebas. Tak, bila kita ada urusan kita minta izin. Tapi dia ada keterikatan itu kena ada. Tak. Kita bukan seperti mana sekarang ni. Walaupun kita tahu tak tutup agama, tolong orang, tapi kita infradi, nafsi-nafsi juga. Tapi tak sesat.
Tak ada selesai juga. Walaupun apa ada pergerakan, walaupun apa ada usaha ngajar-ngajar, walaupun apa ada usaha gitu loh orang, tapi dia ni cara dia, hak ni cara dia. Jadi kesatuan rugi. Sedangkan dengan terlibat usaha dah, bagaimana dengan usaha ni dapat menyatukan? Dia pusat dia masjid. Sebab tu gabung-gabung di masjid tu. Masjidlah tempat asas untuk menyatukan semua orang. Dan masjidlah tempat yang mana semua orang boleh setuju, mudah setuju kalau diberi kefaham. Kita ada dah. Dan ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa-apa urusan di masjid kan, sahabat tahu dah bila apa berlaku kan, bila dengar berita apa-apa, semua akan kumpul di masjid selalu. Sebab mereka tahu di sini mesyuarat dibuat, di sini keputusan dibuat. Kemudian ada la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum. Jangan kamu jadikan yang kamu panggil Nabi ni tak seperti mana kamu panggil sebahagian kamu pada sebahagian lain. Ni adab dia. Hormat kepada pemimpin, hormat kepada ketua. Dan ni Nabi. Ni peringkat awal para sahabat. Peringkat awal para sahabat di Madinah. Kan mula orang Madinah ni, khususnya yang baru masuk Islam, daripada barui sekitar Madinah ni, mereka panggil Nabi Muhammad. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Jadi percakapan mereka tu orang kampung kan. Orang makin jauh daripada tamadun, memang sifat dia gitu. Pak kita ada, jeti kita ni ada. Orang kalah ke pasal akal. Tak, sebahagian lah, bukan semua. Ulu-ulu. Tak, kecek dengan ayah dia mu aku. Tak, ayah mu nak gimana? Tak, ayah mu nak gimana tu okey lagi. Mu tu. Aku mu nak gimana? Aku tengok. Umur berapa tahun? Umur 8 tahun, 7 tahun. Kecek gitu dengan ayah dia. Ayah dia. Sehingga dia bagi tahu insan kita ni. Dia nak panggil ayah tu malu. Malu nak panggil ayah. Awak ngaji pondok ke tak? Ngaji agama ke tak? Balik ke nak panggil ayah? Panggil ayah. Nak ayat kita, tak boleh. Sebab suasana dia gitu. Suasana gitu. Kapung kan? Jauh daripada pendidikan. Ayah dia, sebab bukan salah anak dia. Ayah tu ajar. Ayah duduk kecil dengan anak kecil ni. Umur 4 tahun, 3 tahun tu mu aku dah. Jadi anak besar dalam keadaan begitu. Besar dalam keadaan begitu. Orang biasa. Dia tidak ada rasa gabung-gabung. Tapi orang yang berada di mandar ke tak kecil dah gitu. Bagi ni, aku ajar. Begitu kat para sahabat peringkat awal. Tidak pernah ada bersama mereka Nabi, Rasul, orang yang terbiah mereka ke tak. Jadi percakapan mereka ni panggil Nabi pun sebab panggil sama-sama mereka. Dia gaya cakap dengan Nabi pun seperti mana kecek sama-sama mereka dengan meninggikan suara kecek gitu. Allah Taala tu ayat. Tu ayat terbiah para sahabat. Hak ni mula. Jangan kamu jadikan panggil Rasul di antara kamu ni seperti mana kamu panggil sebahagian kamu pada sebahagian lain. Kalau dia habis kat tu ni peringkat awal tu. Lepas ni surah Hujurat Allah Ta'ala detail lagi cara tarbiyah. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu ada di antara kamu yang mana yatasallaluna minkum liwada. Mana nusuk. Ini sifat orang tak saya ambil tanggungjawab. Tak. Ciri munafik ataupun ciri nifak, dia bukan munafik, dia ciri nifak dia. Dia tak si terlibat, tak si disusahkan. Jadi dalam majlis Nabi ni, kalau nampak Nabi tahu dah lepas ni nak suruh nak betul jemaah ni. Nak pergi mana-mana ke? Mula dah dia tahu dah, dia cerdik, maka dia ngelik ngai slow orang tak nampak. Sedangkan dia ada pada dia tu ada salahiyat, ada kemampuan yang diperlukan oleh Nabi. Dan Nabi sebagai pemimpin dia kenal semua orang. Ini kelebihan Nabi kita. Semua orang dia kenal. Dia ketika mana surah ni diturun kan? Tak. Selepas Hudaibiyah ni, di antara Hudaibiyah dengan Fathu Mekah kan, berlaku Mu'tah, berlaku Zatus Salasi, peperangan Mu'tah, Zatus Salasi. Sebab tulis surat pada raja-raja. Raja Rum tulis surat pada Raja Rum, aslim tuslam. Masuk Islam, mu akan selamat. Tak masuk Islam tak selamatlah. Marah Rum. Hantar pasukan. Maka Nabi atas apa dia? Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah untuk pergi perang dengan Rum. Kali pertama perang di Rum, Mu'tah. Dan selepas tu Zatus Salasi, Ammar ibn al-As yang kita bagi tahu sebelum ni. Zatus Salasi, Ammar ibn al-As baru masuk Islam 2 bulan. Hudaibiyah, sebelum Hudaibiyah sikit masuk Islam. Tak. Kemudian Nabi atas dia untuk perang Zatus Salasi. Dalam ketika mana Nabi duduk sibuk ni. Apa Nabi lantik dia? Sebab Nabi tahu dia ni tahu bagaimana untuk lawan kabilah Quda'ah yang mana yang nak serang Madinah ni. Zatus Salasi ni Nabi pergi serang kabilah ni sebab apa? Sebab dalam Mu'tah ni Rom nak mari serang Nabi. Dan kabilah, satu kabilah besar. Dia sebelum ni walak pada Nabi, walak pada orang Madinah.
Tapi bila dia dengar Rom nak serang, maka dia supply senjata, supply maklumat, dia bersekongkol dengan Rom. Jadi selepas Rom kalah, boleh bayar sahabat 3,000 lawan 200,000. 3,000 lawan Rom Mu'tah ni 3,000 lawan 200,000. Bagaimana Khalid bin Walid main peran yang akhir kan? Tak. Mula-mula apa dia? Siapa dia? Syahid Zaid bin Harisah, syahid. Kena panah Zaid. Kemudian Ja'far bin Talib, syahid. Kemudian Abdullah bin Rawah, syahid. Kemudian Khalid bin Walid. Bila Khalid bin Walid ambil ya, tak? 3,000 tu. Tak. Mana sahabat mati sebelum tu. Tak. Dia telah adjust mula pasukan ni, dia atur, itu dia buat, dia mengelabui, dia bahagi dua pasukan. Satu pasukan balik undur, dan satu lagi berlawan. Dia datang ke satu keadaan yang mana menyebabkan musuh menyangka bahawa datang bantuan baru. Jadi ketika itu dia telah wujud suasana begitu, menyebabkan Rom fikir sahabat dapat bantuan yang ramah. Ni hailah daripada Khalid bin Walid. Rom yang 200,000 tu bila tengok lagu tu kan jadi pengecut. Ketika itu sahabat dia serang habis-habis berapa ribu mereka telah mati, dan mereka ingat datang bantuan, waktu mereka lari. Dan Khalid Walid telah dapat balik semula ke Madinah. Lepas tu Nabi SAW hantar pasukan Zatus Salasi, hantar Amr ibn As, baru masuk Islam 2 bulan. Dari itu ada Abu Bakar, dari itu ada Sayyidina Umar, dari itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini sahabat-sahabat besar belakang. Bapak Nabi atas, sebab Nabi kenal dia. Baru masuk Islam 2 bulan pun, tapi dia punya kepimpinan, dia punya kehebatan dari sudut peperangan, dari kabilah tu semua selek belok, cara memikir semua tu dari kepala Amr ibn As. Nabi kenal. Sebab tu Nabi latih dia. Dia memang bila latih dia dapat mengalahkan dengan pasukan yang sikit, musuh yang begitu ramai. Dan Nabi kata berapa tu? 300 dengan dia. Kemudian Abdullah bin Abu Ubaidah bin Jarrah bawa lagi 200, 500, lawan berapa ribu. Tapi kerana kemahiran dia, kepandaian, apa yang ada pada dia, sebab tu Nabi latih dia dapat kemenangan. Nabi kenal setiap orang. Sebab tu Allah SWT bagi tahu pada para sahabat ni, dalam majlis Nabi jangan tinggal, sebab Nabi ambil bagi satu orang tu tugas ni kerana Nabi kenal satu orang tu, dan sahabat semua jelas. Qad ya'lamullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu ada di antara kamu yang mana nak celika, nak lari daripada majlis. Falyahdharil ladhin, maka Allah Ta'ala bagi tahu, maka berhati-hatilah kamu, jangan sampai kamu khilaf dengan perintah Nabi, menyebabkan antusibahum fitnah, menyebabkan kamu kena fitnah, kena ujian, ataupun yusibahum, ataupun mereka ditimpa azab yang sangat pedih daripada Allah SWT. Ala, ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati, milik Allah belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu keadaan kamu. Jangan buat alasan, keadaan kamu ni dalam milik Allah. Kamu hanya fikir bagaimana susahkan perintah Allah, semua kerana keadaan. Wa yawma yurja'una ilaih, hari mana kamu dikembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan beritahu berkenaan dengan amalan kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tentang segala sesuatu maha mengetahui. Surah-surahnya suratul Haji. Sepat kali ikut turutan mazhab, surah Haji dulu baru surah An-Nur, tapi ikut turutan nuzul surah An-Nur dulu. Hikmah yang Allah SWT hanya mengetahui. Surah Al-Haji, muka surat 332 suratul Hajj. Dan di antara rukun Islam yang besar kita tahu kan, yang Allah Taala sentiasa ulang dalam Quran kan, beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan hari akhirat kan. Ini rukun iman kita. Dan sembahyang yang disebut dalam sembahyang, puasa, haji, semua tak ada lain. Allah Taala tidak namakan surah, tak ada satu surah salat, surah puasa, tak ada. Tapi dalam 114 surah ni ada surah Al-Haji. Jadi boleh nampak mana kepentingan haji itu secara mana. Mana ada satu surah yang mana Allah Ta'ala namakan surah Al-Hajj, surah haji. Mana dia rukun Islam, dia satu surah dalam Quran, surah khusus berkenaan dengan haji, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sesungguhnya gegaran kiamat ni suatu benda yang sangat besar. Tengok surah haji mula, kiamat lalu. Dan ini di antara maksud pergi haji, maksud mukadimah surah kan, tentang kiamat dan tentang kejadian manusia. Lepas tu baru turun berkenaan dengan ayat haji. Dan surah ini sebenarnya
Tak Madinah ke Mekah ke, tak khilaf di kalangan ulama. Kita letak bagi tahu selepas An-Nur, sebab dia tak jelas surah ni di antara surah yang mana sebahagian turun di Mekah, sebahagian turun di Madinah, sebahagian turun di Mekah, sebahagian turun di Madinah, sebahagian turun di Mekah dan sebahagian tu di Madinah. Tapi Allah SWT letak sebelum An-Nur, tak sini. Ayat dia bukan turun. Sebab tu asbabun nuzul surah ni susah nak bagi tahu. Sebab ayat-ayat dia tu berbeza. Ayat ni asbabun nuzul di Mekah, ayat ni sebab ayat berbeza. Dia tak turun sekaligus. Surah ni tidak turun sekaligus, turun sikit-sikit, turun sikit-sikit. Tapi ulama-ulama mufassir letak surah ni selepas surah An-Nur, lepas surah An-Nur. Dan Allah SWT mulakan surah ni dengan hari kiamat. Dia khitab ya ayuhan nas. Khitab ya ayuhan nas. Semua berkaitan dengan haji ke, semua an-nas belakang. Wa adzin fin nas. Dari surah ni wa adzin fin nas. Bagi tahu pada orang manusia supaya buat haji. Dari surah Ali Imran pun Allah Taala bagi tahu tentang walin nasi 'ala Allah hijjah. Allah Taala bagi tahu perintah Allah kepada manusia untuk buat haji, untuk manusia. Sebab haji ni semua manusia. Cuma syarat untuk buat haji kena masuk Islam. Kena masuk Islam. Syarat ni. Tapi sebenarnya tuntutan manusia supaya melakukan haji. Cuma syarat dia untuk kena masuk Islam, kena masuk Islam. Dia haram. Orang kafir ni masuk tanah haram, tanah orang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia khitab Allah Taala surah haji pun ya ayuhan nas. Sebab ni asal haji ni, kita nak tahu milah Nabi Ibrahim sebenar hajilah. Kalau kita diganggu dengan apa-apa, kefahaman syubhat-syubhat yang ditimbulkan, ada haji. Haji ni secara umum nak bagi tahu, nak ajar pada manusia bagaimana sepatutnya kita nak jadi hamba Allah, maka hajilah amalan dia. Dia hajilah suasana dia. Sebab tu nak buat haji ni kita kena jelas tentang maksud haji dan juga tentang gapo dia amalan-amalan utama haji. Selain daripada syarat rukun wajib dia tu, maka maksud sebenar gapo dia haji ni akhirat. Untuk gambar akhirat, suasana akhirat secara nyata yang Allah Taala ada cerita tentang akhirat. Maka hajilah secara zahir. Haji ni kena ada zikrullah. Kalau tak ada zikrullah, Allahu akbar. Dia tengok orang, orang pelik-pelik belakang sedunia mari. Dia pilih orang. Sebab dia kena jaga kecek mulut. Dia tak debat, dia suruh sibuk dengan zikir, sibuk dengan tafakur, sibuk dengan amalan-amalan. Kalau tidak dia jadi seperti mana jadi? Pas zaman kita pula dengan telefon pula agak. Boleh nak tengok orang habis. Dia tengok orang habis masa dengan gitu. Tak. Jadi tengok Allah Taala mula ya ayuhan nas, wahai manusia bertakwalah kepada Allah SWT. Inna zalzal, tengok mula. Sesungguhnya goncangnya gegara kiamat syai'un azim, satu perkara yang sangat dahsyat, dahsyat. Haji. Hari lagu mana? Yauma tarawunaha. Allah Taala bagi tahu hari yang mana kamu lihat berlaku kiamat tu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah Taala gambarkan keadaan pada kita bila berlaku gegara kiamat ni, kamu akan lihat Allah Taala bagi tahu semua orang yang menyusu ni mereka akan lupa dengan anak yang dia susu. Ni gambaran. Sepatutnya bila berlaku musibah kan tak? Seorang ibu ni mula-mula sekali dia ingat kawan anak dia. Tapi Allah Taala bagi tahu dahsyat tak dahsyat kiamat ni. Tak. Semua yang menyusu ni tak. Perkara pertama sekali bila berlaku gitu mereka akan lupa anak dia. Kita boleh bayanglah bagaimana dahsyatnya. Bagaimana orang jadi apa? Selok. Nana. Trauma. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlah. Dia orang yang mengandung akan gugur belakang. Dia punya ketakutan dia. Wa taran nasa sukara, kamu akan lihat manusia seperti nak mabuk, sebenarnya mereka tidak mabuk. Tapi walakinna adaballah syadid, tapi azab Allah syadid. Ni Allah Taala bagi tahu. Sebab gegara dia berterusan. Turki baru ni 40,000 mati dengan Syria kan? Tak sampai 1 minit setara tu 40,000. Bayangkanlah kalau berterusan terus. Bumi ni bergegar. Allah Taala bagi mula mukadimah wa minanna, tapi ada manusia Allah Taala bagi tahu man yujadilu fillah, berani berdebat tentang Allah tanpa ilmu, kecek tentang Allah tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dia punca dia apa? Kerana dia ikut syaitan yang degil. Ada di antara manusia ni menentang, kata tak setuju perintah Allah SWT, Allah SWT. Allah Ta'ala ubah sana.
Wahai manusia, bertakwa kepada Allah. Lepas tu bawa pergi akhirat, kiamat, dia gambar kiamat, kemudian bagi tahu tentang manusia yang degil, yang tidak mahu tunduk pada Allah. Ada di antara manusia yang mana berdebat tentang hukum Allah, tentang perintah Allah ni tak sesuai. Sebab dia, buat apa dia jadi lagu ni? Sebab dia ikut syaitan. Wa yattabi kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu, dia Allah SWT telah buat keputusan, qanun Allah SWT, bahawa orang yang mana ikut syaitan ni, maka syaitan akan sesatkan dia. Tengok ni qanun Allah. Siapa dia tak ikut wahyu, ikut syaitan. Maka tak ikut wahyu, tak ikut syaitan. Dia tak ada dah dalil satu orang ikut syaitan, dia tak ikut wahyu. Dia wahyu yang akan selamat satu orang. Wahyu daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak kecil melainkan daripada Allah. Selain daripada hak ni kan, syaitan. Ulama-ulama dia kena buat dalil kan, bahawa ni daripada Allah. Mari dalil. Kalau itu daripada syaitan. Dia Allah Taala bagi tahu keputusan Allah, kutiba, Allah Taala bagi itu. Allah Taala sudah buat keputusan bahawa orang yang mana ikut syaitan ni, maka syaitan akan menyesatkan dia. Syaitan akan sesatkan dia. Qanun Allah. Siapa dia tak ikut wahyu, ikut syaitan, maka qanun Allah, syaitan akan sesatkan dia. Wa yahdi bihi ila adab. Dia syaitan akan tunjuk jalan pada dia, jalan apa? Azabis sa'ir, azab yang panas, azab api neraka. Syaitan akan tunjuk dia jalan tu. Kemudian khitab supaya manusia tunduk pada Allah ni. Allah Taala bagi tetap khaliqiyati, tetap ketuhanan dia, tetap bahawa dialah pencipta kamu. Untuk timbulkan perasaan pada kita ni, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tak perlu ditengok khitab ni, bukan orang Islam, bukan orang, wahai manusia. Sebagai manusia, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, sekiranya kamu ragu-ragu berkenaan dengan hari dibangkitkan semula, lepas ni ada satu kehidupan yang sebenar, maka aku nak bagi tahu pada kamu, fa inna khalaqnakum, kami yang jadikan kamu asalnya daripada tanah, kemudian kami biarkan kamu daripada air mani, selepas air mani jadi alaqah, jadi seketul darah, kemudian jadi seketul daging, mukhallaqatin wail, yang tidak dibentuk, mukhallaqah yang berbentuk, dan yang tidak terbentuk lagi, linubayyina lakum, untuk kami bagi tahu tentang kami yang jadikan kamu, wa nuqirru fil arham ma nasha, kami letak kamu pada dalam rahim ibu kamu di mana, mengikut apa yang kami nak. Ada 9 bulan, ada 9 bulan, ila ajalin musamma, untuk satu tempoh yang telah ditentukan oleh kami. Thumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai seorang budak bayi. Summa litablughu ashuddakum, kemudian kamu akan sampai umur yang mana dewasa. Wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang mati awal. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umr, ada di antara kamu dilanjutkan usia sehingga jadi tua bangka. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai, supaya dia lupa semula apa yang dia tahu sesuatu. Selepas dia tahu sesuatu, dia akan lupa semula. Allah Taala bagi ni hakikat kejadian kita. Nabi mari tambah lagi dalam hadis dia. Terang bagaimana proses kejadian kita. Proses kejadian kita. Bagaimana ruh dimasukkan kepada kita. Dalam hadis kan, ada hadis daripada Ibnu Mas'ud. Pelbagai hadis yang sahih. Selepas apa? Selepas 100 hari, 120 hari, lepas 4 bulan. Lepas 4 bulan, ruh akan dimasukkan. Ruh akan dimasukkan. Ketika itu, malaikat setiap kali proses berlaku, setiap 40 hari, malaikat akan tanya, ya Allah, lagu mana ni nak buat? Lagu mana? Nak sempurna ke cacat ke? Kemudian lepas 40 hari tanya lagi, lelaki ke perempuan, semua. Sehinggalah lepas 120 hari, maka dimasukkan ruh. Wanafak, akan dimasukkan ruh. Lepas tu saing kata, awal lagi jatuh dah hidup dah. Itu bukan ruh. Itu gambar dia, nyawa ni ada dua dalam Quran kan, nyawa. Satu nyawa untuk hidupkan anggota ni. Satu ruh, itu lain. Kok kita faham ni ruh kita ni. Masa kita tidur kan, badan hidup kan, ruh tak ada kan, ruh naik. Bila kau bagi tahu, masa kita tidur tu ruh diambil, satu ruh diambil. Kalau Allah Taala nak matikan dia, Allah waktu biksa lagi, mati tak bangun-bangun dah. Bangun dah. Ruh yang mana yang kita faham ni, kita sebagai kita ni. Jasad ni bekas ya. Body ya. Kok sebenar ruh kita. Yang ni dimasukkan selepas 120 hari. Selepas 120 hari. Kok awal tu doktor bagi tahu 20 hari jatuh tu. Waktu untuk hidup ke ada anggota tubuh, kita tidak ada kena mengena. Tak seperti mana orang mati dah ke otak habis dah mati, tapi jasad hidup lagi. Tak. Buat mesin tu tak mati selalu. Wa taral ardah, kemudian tengok Allah Taala pindahkan pula.
Tak, kejadian kita ni, ketuhanan dia ni. Ni 1400 tahun cerita ni. 1400 tahun punya cerita ni. Bagaimana Allah SWT bagi tahu pada kita. Saing baru jumpa sekarang. Lepas tu kita nak suruh nak ikut saing. Saing dia kena ikut Quran. Doktor-doktor Islam ni, bagaimana kefahaman dia, bagaimana nak serupa dengan wahyu. Bukan nak suruh wahyu tu serupa dengan dia. Ini satu kesesatan. Ini usul yang mana? Yang silap yang menyebabkan waham. Syaitan ada, dia bukan lagu tu, dia kena letak Quran depan. So ulama kena letak Quran depan, ada saing, semua kena letak Quran depan, baru dia akan selamat. Baru dia akan selamat. Kalau dia letak Quran belakang, Quran kena ikut dia ni, dia dalam bahaya. Syaitan akan datang. Syaitan mahal lagi. Iblis mahal lagi. Iblis ni pula tawah dah. Allah Ta'ala jadi Nabi Adam, letak di satu tempat 40 hari. Ada apa? Tak satu tempat kan? Anatomi dia kaji. Dia berjalan di atas apa? Saluran darah. Wa taral arda hamidah. Dia kamu lihat Allah Taala bagi, kamu tengok bumi ni gersah, tak bergerak. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma, bila kami turun ke atasnya air, ihtazzat, bergetar, warabat, kemudian jadi subur, wa ambatat, kemudian keluar min kulli zawjin bahij, jadi tanaman yang mana yang apa, yang indah pemandangan dia. Ni Allah Taala bagi. Ni proses kejadian semula ni. Tengok bumi gersah, tak wujud, mati belakang tanaman dia. Bila turun hujan, maka tumbuk tunas. Tak nak begitu. Dia cuma Allah Taala gambar dalam ini ihtazat, bergetar. Bila turun hujan tu bergetar. Lagu mana? Lagu mana? Tak. Wallahu a'lam. Tapi hakikat Allah Taala gambar bila bumi turun, pada bumi, bila air hujan turun kan, bergetar bumi ni. Kadar dia, kadar tuan hujan tu. Kadar tuan hujan. Dia bila tumbuh ni. Dzalika bi anna Allah wal haq. Demikian itu kerana Allah lah hak. Wa annahu yuhyil mauta. Allah lah yang menghidupkan orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Allah Taala sentiasa iringi kejadian kita dengan kejadian tanaman. Sebab begitu kita boleh tengok semua. Tanaman tu sebesar-besar. Allah Taala begitu. Gapo dia dalil bahawa bagaimana Allah Taala hidupkan semula benda yang mati. Yang mati. Wa anna sa'ata, sesungguhnya kembali semula, sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah, dan Allah SWT akan bangkit orang yang mana dalam kubur tu. Wa minan nas, sama semula kritik orang yang mana tak puas hati dengan perintah Allah ni. Wa minan nas, ada di antara manusia mana berdebat berkenaan dengan hukum Allah, perintah Allah, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab. Bila diberitahu tentang ayat Allah, thani itbi, dia berpaling, liudilla an sabilillah, untuk dia sesatkan orang lain daripada jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, orang lagu ni di dunia ni kehinaan, di akhirat wa nudhiquhu yaumal, kami akan rasakan dia pada hari kiamat azabal hariq, azab yang membakar. Demikian itu kerana apa yang dia telah buat dengan tangan dia, usaha dia tu untuk lawan perintah Allah, untuk lawan hukum Allah. Adapun Allah laisa bidzallamin, Allah Taala tidak pernah buat zalim pada hamba. Wa minan nas, ada di antara manusia man ya'budullah ala harf, dia sembah Allah ni, ikut perintah Allah ni bila dapat keuntungan. Ala harf, Allah nak bagi tahu, dia sembah Allah ni ala harfin, di atas pagar, di atas tagar, ada harfin. Ada orang yang ambil agama ni ala harfin, di atas huruf, atas harf. Ini kinayah bagi orang yang syak, ragu-ragu dengan agama ni. Ni bahasa Arab, bahasa Arab. Orang yang mana ambil agama ni dalam keadaan waham. Bah lagu mana sifat dia? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dengan sebab ikut agama dia dapat kebaikan, dapat keuntungan, baru jala dia kata. Baru agama, baru ikut. Maka dia tenang dengan agama ni. Wa in asabathu fitnah, Allah nak bagi tahu bila dengan sebab ikut agama ni kena ujian, nak mari musibah, nak inqalaba ala wajhihi khasira dia, maka dia murtad. Dia tolak, tak sesuai. Murtad ahlu zahir, kalau munafik dia tak ikut, dia tinggal perintah Allah. Ni mazhab munafik, mazhab munafik. Yang ambil agama bila agama tu sesuai dengan keadaan dia, ni bahaya. Bukan lagu ni jadi hamba Allah ni. Jadi hamba Allah, taslim pada Allah. Sebab tu kita kena jelas tentang Allah. Sebab tu kita kena jelas Allah Taala kasih pada lebih pada mak kita. Sebab tu kita kena di dunia ni tempat ujian. Sebab tu kita bagi yang uji kita Allah. Dia keadaan ni Allah buat. Sebab tu bila keadaan kita faham ke tak, mari musibah tak kita sabar, mari nikmat kita syukur. Semua khair belaka. Sebab tu orang mukmin dia keadaan begitu. Orang munafik tidak. Dia tengok, dia pesan kita anak-anak dia sekadar ya, nak kau talah habis. Ni bahaya. Sekadar
Sepatut pesan kita, dunia ni sekadar ya, jangan talak akhirat. Ni orang mukmin. Akhirat jangan talak. Dah, akhiratnya. Sebab ni kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar. 60 tahun nak banding dengan kehidupan kekal selama-lama. Boleh bayar dah. Setara mana sepatutnya? Sebab tu kita, kalau kita nampak dengan ain basirah, dengan basirah ke tak? Kok mana kau tak syirik sebenar? Lagu mana? Tak kuarasa kita kata sebenarnya kalau kita buat akhirat ni seperti mana kita buat dunia kita, berjaya dah kita sebenarnya. Ya dah sebenarnya. Banyak mana kita bagi masa pada agama? Banyak mana kita bagi masa pada dunia? Kita tengok. Banyak mana? Kalau kita kata kan dunia kena ambil juga, akhirat kena ambil juga. Separuh bagi. Separuh pada dunia mah. Berapa banyak mana kita bagi? Sebenarnya. Tapi tengok ni Allah Taala bagi. Ni sifat munafik. Dzalika huwal khusran, itulah orang yang mana rugi, kerugian yang nyata, kerugi yang khasirat dunia lah. Orang lagu ni rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusran, itu kerugian yang sebenar-benar. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu, mereka seru selain daripada Allah, mereka mengharapkan selain daripada Allah. La yadurru wa ma la yanfa, ia tidak bagi mudarat pada dia, tak bagi manfaat pada dia. Dan itulah kesesatan yang nyata. Yad'u laman darruhu, sebenarnya dia seru selain daripada Allah tu bagi mudarat pada dia tu lebih hampir daripada manfaat selain daripada Allah. La bi'sal maula wa la bi'sal ashi, seburuk-buruk tuan dan seburuk-buruk tempat dia berpegang, bergantung. Selain daripada Allah. Adapun Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu, sungguhnya Allah Taala akan masukkan orang yang mana beriman dan beramal soleh ni kepada di akhirat ni. Syurga dia mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan innallaha yaf'alu ma, Allah Taala dia akan buat apa yang dia nak. Tak ada siapa boleh pertikaikan perintah dia. Khair belakang. Man kana yadhunnu an la yansurullah, ini ayat paling payah sekali dalam Al-Quran. Tiba-tiba datang sini, man kana yuzunnu, man ni siapa dia? Yazunnu an la yansurahu, hu tu dhamma itu siapa dia? Siapa Allah lagi, man kana, siapa dia menyangka bahawa an la yansurahu Allah, bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia. Dia tu siapa dia? Jumhur mufassir, an la yansurahu Allah tu Nabi. Siapa dia menyangka bahawa siapa dia ni orang munafik, ayat berkenaan. Tapi mari Nabi tu pelik tiba-tiba mari Nabi, daripada awal tak ada sebut Nabi sebelum. Ini ada iskal. Kita tengok jumhur tafsir lagu mana Allah Taala bagi tahu man kana, ni orang munafik ni, siapa dia rasa bahawa Allah SWT tidak akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, maka falyamdud bisababin ila sama, maka dia hala tali ke langit, maksudnya ke tempat tinggi tak. Kemudian dia sakut tekak dia, kemudian sumal yaqta, kemudian dia potong. Falyanzur, maka dia perhati hal yudhibanna kaiduhu ma yaghil, adakah dengan dia buat lagu tu tak kemarahan dia tak pada Nabi, pada agama yang dibawa oleh Nabi ni hilang. Jadi hak ni jadi, cuma ulama bagi tahu maksud ni kinayah berkenaan dengan Allah SWT bagi tu seperti mana dalam surah Baqarah, qul mutu, dalam surah Al-Imran, qul mutu bi ghaizikum, mutu bi, matilah dengan sebab kemarahan kamu. Ini ayat ni Allah Taala bagi tahu kepada orang munafik, kalau kamu nyangka bahawa Allah Taala tidak akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat ni, sebab Nabi duk tahu Allah Taala akan tolong, Allah Taala akan tolong ni. Dengan taat pada Allah, dengan ikut hukum Allah SWT, datang pertolongan Allah, datang nusrat Allah SWT. Kalau kamu ragu-ragu bahawa Allah Taala tidak akan tolong dia, maka Allah Taala suruh bagi tahu pada munafik, tak membunuh diri, tengok akhirat. Tak menggantung tali ataupun buat tindakan yang mana nak marah sangat, ada gantung tali tinggi, lepas tu kamu gantung pun potong biar jatuh berembah gitu. Tak, kamu tengok kemarahan kamu hilang tak dengan buat lagu tu. Ini kinayah bagi kul mutu bi ghazikum. Mana dalam bahasa kita kan, bahasa kita sila merepuk, tak mampu ke mutu, matilah kamu dengan kemarahan kamu tu. Mana kalau dengan kamu buat gitu pun gapo dia hilang kau mahu pada Nabi. Itu terjemahan pertama, itu terjemahan biasa. Kita setuju terjemahan ni. Ini bukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada orang mukmin. Bukan pada orang mukmin, pada orang munafik. Orang Islam yang nak ada nifak kepada sudut amal dia, tak yakin dengan janji Allah. Setuju dah dengan Nabi, dia sudah asas-asas setuju dah. Tapi janji Allah ni, janji Nabi ni tak yakin mana. Jadi ini Allah Taala bagi. Ini cara targhib Allah SWT. Sebab siap dia kan, wa minan nas wa minan nah ni. Ada orang yang sembah Allah ni di atas pagar ni. Dan untuk orang lagu ni yang syak dengan bantuan Allah, yang syak bahawa dengan dia benar-benar ikut perintah Allah, taat perintah Allah ni, dan Allah SWT akan datang nusrah, datang bantuan ni, orang lagu ni. Jadi Allah Taala bagi tahu man ka, hak ni lebih kita sesuai.
Allah Ta'ala bagi tu, man kana yadhun, siapa dia menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan tolong dia. Kalau dia benar-benar ikut perintah Allah, Allah Ta'ala akan tolong dia di dunia dan akhirat. Kalau benar-benar dia ikut perintah Allah ni, maka Allah Ta'ala kata falyamdud bisababin ila sama. Ini kinayah. Maka hendaklah dia apa, sambung tali ke langit. Maksudnya apa dia? Dengan buat, dengan ambil semua asbab-asbab yang Allah Ta'ala bagi, asbab-asbab amal tu, asbab-asbab perintah Allah SWT yang Allah Ta'ala bagi. Cuba ikut sungguh-sungguh sekali. Ikut sekali. Cuba ikut sungguh. Summa liqta'. Kemudian dia potong. Potong ke apa ni? Potong asbab-asbab dunia ni. Cuba ikut kat sekali. Ikut sekali. Kemudian potong sungguh-sungguh asbab-asbab dunia ni. Awal-awal keadaan-keadaan ni. Tak perintah Allah Ta'ala depan sungguh. Maka falyanzur, maka dia tengok, dia boleh tengok. Hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Adakah ketidakpuas hati dia tu, tak puas hati dengan perintah Allah tu, hilang ke tak? Ke mana dia? Bila dia tengok nusrah Allah je lagi. Bila dia tengok, mana ni salah satu uslub targhib kepada orang yang syak dan uslub begini. Bahasa untuk orang nifaq amah, nifaq amah. Yang syak ragu-ragu tetap perintah Allah ada kerja. Apa kita bagi terang agak sekali, terang agak ikut perintah Allah, terang agak letak depan janji Allah, terang agak benar-benar tawajuh pada Allah SWT. Cuba agak putus hubungan dengan makhluk Allah SWT. Cuba bergantung sekali, tengok datang ada nusrah Allah. Mana sampai tahap ni Allah Ta'ala pujuk kita. Di hak ni kita lebih puas hati, baru sesuai dengan siap dia. Sesuai dengan ayat surah keberapa dan surah ke-103 dah. Dia munafikin dah sudah banyak dah didedahkan oleh Allah SWT. Sebab munafikin ni dia tak yakin. Kita berhadapan dengan orang Mekah punya waham lagi teruk. Ni munafikin terima dah Islam, mari semaya dah, tapi dalam semaya pun ikut Nabi pun ai lagi. Sebab kita lah ni tak yakin. Kalau nak pakai ekonomi kita orang Islam ni, kalau tak ada riba gini, undang-undang ni kalau nak tegak hudud Allah, dia mai belakang. Tahu Allah Ta'ala hati belakang. Tapi ini lemah kita. Ni Allah Ta'ala bagi tahu terang daripada pemimpin, daripada pakai ekonomi, daripada semua pengubah undang-undang ni. Cuba kat terang kepada dia tegakkan hukum-hukum Allah SWT. Dia cuba tengok bagaimana Allah Ta'ala buat putusan. Dia Allah yang hantu belakang ni. Tu keadaan, satu keadaan kan, lalai langgar perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat gini, bagi nikmat juga ni. Bagaimana kalau satu orang buat keputusan untuk tu taat pada Allah sungguh? Bagaimana boleh keputusan dia berbeza? Cuma dalam proses ni kecek senang kan. Allah Ta'ala akan uji jodoh sungguh konak ni. Proses hak ni kita kena tanggung ya. Hak ni kita kena pujuk orang ya. Hak ni kita pujuk kita bina hubungan dengan Allah, pujuk orang bina hubungan dengan Allah SWT. Cuma dalam proses sunnatullah ni berlaku susah payah. Seperti mana kat Nabi sekarang ni. Nabi kan nak kan, perang kan juga kan, lapar kan, ikat batu perut kan, kelaparan berlaku kan. Sahabat semaya dia peringkat sebelum Hudaibiyah kan, dia tengah semaya rebuh, buat apa, kelaparan kan, susah kan. Sunnah tu tak akan berubah. Sunnah ni dalam Quran yang Allah Ta'ala bagi tahu, sunnatullah falan tajida li sunnatillah. Inilah sunnah Allah. Sunnah ni tak akan berubah. Sunnah gapo dia? Sunnah perjuangan tak akan berubah. Gapo dia tak akan berubah? Perlu mujahadah, dia perlu buat pengorbanan. Hal ni tak akan berubah. Kalau kita nak agama naik, nak Allah Ta'ala guna kita asbab hidayah, kita duduk dalam keadaan senang gini, tak ada ni. Tak ada ni. Akan berlaku, pasti kali Allah bagi tahu akan berlaku hilang nyawa. Mus'ab mati, Hamzah syahid. Nabi sendiri, pak saudara dia, saya lagu mana dah? Syahid. Mus'ab syahid. Ramai sahabat-sahabat besar ni syahid. Dia kena ada orang berjuang gitu. Dan ni sunnah yang Allah Ta'ala buat. Dunia pun gitu juga. Ya gitu juga. Legasi gapo, peniaga gapo, apa peringkat awal ni bukan main susah. Dia kena buat pengorbanan demi peniaga dia berjaya kan. Sunnah Allah Ta'ala ni tak berubah. Baik dunia baik akhirat. Tak. Kau boleh senang apa dia? Anak ataupun cucu. Tak. Mula-mula ni kat mepeh. Tak, mepeh. Tengok medan tu, tengok dia tu tak. Kau kedai ayah dia dulu. Tak, ataupun kedai dia. Mepeh dulu kan. Nak bolehkan anak benda senang gini. Dia sunnah tak berubah. Faham kan? Agama lagi benda besar. Dan agama pula kita bukan nak kita nak libatkan orang juga. Maka dia kalau nak juga dia kena buat pengorbanan, dia kena pujuk dia buat pengorbanan. Dan ni susah ni. Sebab untuk naik bangsa ni kena melibatkan semua orang. Bukan dengan usaha satu orang. Satu orang usaha ni naik semua orang tak ada. Dia tak tengok Nabi Nuh dari sudut ifradi ke dia kan molek dah. Tapi orang ikut dia ni. Tak. Dia ni bila pujuk orang ni kena buat pengorbanan. Kita nak pujuk orang, kita buat pengorbanan, dia orang pun buat pengorbanan. Kita susah payah, dia pun susah payah. Dan ni mahalah kita ni tu. Dan ni Allah Ta'ala bagi tahu, siapa dia sangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan tolong dia,
Tak? Maka terang sekali, putus, tak? Samu, cari asbab, guna asbab-asbab amal yang Allah Ta'ala bagi tahu dapat kejayaan. Tak depan, tengok perintah Allah, tengok sunnah Nabi, lagu-lagu mana, jangan peduli pada orang. Jangan kata keadaan ke apa, kemudian putus dia hubungan dengan selain daripada Allah. Dia tengok Allah kata, dia rasa tak puas hati, tak hilang ke tak? Pasti akan hilang. Dia akan tengok nusrah Allah. Dia akan tengok. Berani kan? Ada berani. Berani kena bagi nama apa ni? Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Demikianlah kami turunkan ayat bayyinat, hukum-hukum yang sangat jelas. Wa anna Allah yahdi man yurid. Dan Allah SWT akan bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sekali lagi tengok ayat ni mari pula. Surah apa dia? Surah Baqarah lalu dah. Dan ni kali kedua mengikut turutan nuzul Quran. Kali ketiga lepas ni Maidah. Supaya kita tidak terperangkap. Generasi yang hebat ni dia tak terperangkap dengan jenama. Tak terperangkap dengan jenama. Dia kena faham bahawa iman dia amal. Ni sekali lagi Allah Taala ulang, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman itu orang Islam ke, wal ladzina hadu, orang Yahudi ke, wasabiin ataupun orang sabi nisbah pada Nabi Ibrahim ke, wan nasara ataupun orang nisbah pada Nabi Isa ke, wal majus, begitu orang majusi, wal ladzina asyraku, dan juga orang yang syirik. Hak ni tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sebut jenama dia. Hak ni sebut syar'i, sebab sebut dah dari surah Baqarah, surah ni lalu dah. Dan akhir Allah akan sebut dari surah Maidah. Gapo dia bagi Allah man amana billah, dalam ayat lain. Ada nilai di sisi Allah, man amana billah wal, siapa dia benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat, dia melakukan amal soleh. Ni ya. Ni Allah letak sekali belakang ni, sekali belakang. Nak bagi tahu dari sudut nama tu hebat secara mana pun. Dari semata-mata nama, tidak ada hakikat ke tak. Jangan rasa selamat. Jangan disebut Yahudi sebelum ni. Kita baca dah surah Baqarah kan. Yahudi dakwa tidak akan masuk syurga. Mereka kata kunu hudan atau nasara tahtadu. Jadilah kamu Yahudi ataupun Nasara, ni baru tu. Mereka bagi tahu tidak akan masuk syurga mereka Yahudi ataupun Nasara. Allah nak kata tu tilka amani, itu khayalan mereka. Jangan jadi seperti umat sebelum ni. Buat kita sekarang tak, hatta jadi asal Islam ya kita ni. Islam lagu-lagu mana masuk syurga. Jangan bimbang pak kita. Tak, tuai tak semaya bah. Jangan. Perangkat yang sama. Cara yang sama. Bukan Islam, bukan. Iman dia amal. Yang Allah Taala tengok. Iman dia amal. Hak ni kena usaha. Adapun dakwah gini, dia rasa betul, Islam rasa betul, Yahudi rasa betul, Sabi rasa betul, Nasara tak kira. Damai mana-mana ke? Dia juga orang syirik rasa betul. Innallaha yafsilu bainahum. Allah sendiri akan buat putusan di akhirat nanti. Allah sendiri akan buat. Setiap orang ni akan berdiri depan Allah SWT. Dan Allah Taala akan buat putusan. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ni atas segala, setiap orang ni Allah Taala saksi keadaan dia. Setiap orang. Ya. Bukan setiap golongan, bukan secara kapuh belakang ni kira mudah-mudah borong masuk syurga mudah-mudah ramai-ramai ya. Tak. Dia kerana dia mudah ke bulan ni pakai ramai-ramai. Tak ada. Setiap jiwa. Allah SWT akan cek setiap orang. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap kami sorang-sorang. Atas perkara ni kita buat usaha isteri kita, anak kita, keluarga kita ni. Setiap orang ni akan balik menghadap Allah SWT. Bila luluh asah tu boleh masuk syurga kan tak? Maka keluarga ni akan duduk syurga mana mengikut paling tinggi sekali dari ahli keluarga dia. Seperti mana kita baca surah apa? Surah Tur. Al-Haq Nabi kan Allah bagi tahu kami akan masuk ke zuriat-zuriat bersama dengan dia. Kerana syurga dia tinggi kan. Tanpa mengurangi kedudukan dia, amalan dia. Allah Ta'ala akan kumpulkan bersama dengan zuriat kita. Tapi asah dia kena luluh belakang dulu. Luluh asah masuk syurga tu. Tinggi rendah apa? Tak kira masuk. Tapi kalau dengan asah Allah tak luluh, ikhtiari yang tak nak bagi tu, dia tak luluh untuk dapat redha Allah SWT. Maka tak ada boleh tolong dia. Alam tara anna Allah. Kemudian ayat kembali tentang Allah SWT. Ini ayat ciri-ciri Makki ni. Alam tara anna Allah. Kamu tidak tahu. Adakah kamu tidak tahu? Adakah kamu tidak lihat bahawa Allah ni lagu mana sih keadaan dia? Yasjudu lahu man. Semua makhluk sama ada di langit dan di bumi sujud pada dia. Matahari dan bulan sujud pada dia. Bintang-bintang, gunung ganai, pokok-pokok, semua makhluk yang melata dan ramai di kalangan manusia sujud pada Allah SWT. Ni cara berkasih tentang Allah ni. Semua tunduk pada Allah. Semua makhluk di langit tunduk pada Allah. Makhluk di bumi tunduk pada Allah SWT.
matahari, bulan tunduk pada Allah, bintang tunduk pada Allah, gunung ganai, pokok-pokok semua tunduk pada Allah, semua takut pada Allah Subhanahu taala. Sebab tu dakwah ajak orang ni beriman pada Allah ni sebenarnya ajak supaya sama-sama jadi hamba Allah. Yang derhaka pada Allah sikit ya. Manusia ada jin ya, derhaka. Tu bukan semua manusia, bukan semua jin. Sebahagian manusia sebahagian. Mana dakwah ni ajak orang pada ajak supaya jadi seorang ramai ni. Hak sebenar. Hak sebenar. Dan kita patut kena rasa malu daripada Allah Taala guna tak, langit pun tunduk pada Allah, bumi pun tunduk pada Allah. Hak derhaka kita. Wa kathirun haqqa alaihi, ramai di kalangan manusia ni haqqa alaihi al-azab, wajib ke atasnya azab. Tengok Allah begitu, wajib. Mana masuk neraka ni kerana wajib dia masuk neraka, bukan masuk neraka sebab dia Allah Taala nak masuk, tak, wajib. Allah Taala begitu, haq alaihi, wajib ke atasnya, wajib. Apa? Tak boleh, tak ada cara lain dah. Kalau Allah Taala masuk ke dalam syurga, zalim. Siapa tahu tu? Sebab hak dia ni masuk neraka, wajib. Sebab cikgu kata wajib belajar ni gagal, bukan cikgu nak gagalkan dia, wajib. Sebab apa? Tak boleh dah. Bagaimana kalau belajar ni bagi luluh juga kat zalim cikgu? Apa? Semua asbab kejayaan semua dia tak ambil belakang. Sekolah poting, kerja sekolah tak buat, periksa tak apa dia? Tak jawab. Tak. Pas nak bagi luluh belajar lagu ni, tak, wajib gagal. Bukan cikgu yang gagalkan dia. Semua asbab kegagalan dia ambil, semua asbab kejayaan semua dia tak. Dia bukan akhirat, bukan tahakum. Allah Taala bukan masuk ke orang satu dalam syurga tu, dia ni ahli syurga dia, tak. Dengan hak Allah Taala beritahu, wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Allah Taala beritahu, Allah allazi anzal kitab bil haqqi wal mizan. Allah bagi kami turunkan Quran dengan penuh kebenaran sebagai kayu ukur. Dan akhirat ni Allah Taala akan buat putusan bil haqq. Allah Taala beritahu, tengok, wa katsirun haqqa alaihi al-adab, dia banyak masuk dalam neraka tu dengan hak. Bukan saja nak terima syafaat pun dengan hak juga. Terima dengan hak. Dia berhak syafaat. Bukan saja-saja. Tak ada saja-saja. Wa may yuhinillah fama lahu min mukmin. Siapa dia Allah Taala hina, maka tidak siapa boleh muliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Tengok bahasa ketuhanan mula dengan alam akhir, innallaha yaf'alu ma yasha. Dia boleh buat apa dia nak buat. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Dan sekarang ni bawa pergi akhirat, dua kumpulan ni yang daripada atas dunia lagi balah berkenaan dengan Allah SWT, satu mukmin, satu kafir. Falladzina kafaru, ada golongan kafir balik akhirat nanti, kutiat lahum thiyabun min nar, akan ditepah untuk dia ni baju daripada neraka. Tengok kutiat lahum thiyab, akan ditepah, akan dibuat pada mereka baju daripada neraka. Bayar baju daripada api neraka, boleh bayar tak baju daripada yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian baju kita bakar dengan api, kemudian melecuh habis, cuah dengan air panas pula. Ni azab dia. Kita baca surah Ar-Rahman kan ada, yatufuna baina wa baina hamimin an. Allah Taala bagi tahu. Yatufun. Ahli neraka ni azab dia lagu mana? Dia gilik, kena bakar, kena simbah dengan air panas, kena simbah air panas, kemudian bakar. Celuk dengan air panas, gelembung, lepas tu panggai pula. Tu hari yang dahsyat. Hari yang sangat menakutkan. Hari kita tengok anak kita, tengok isteri kita, tengok keluarga kita ni, lagu ni kita sanggup tak? Lawan ni kan kita tak sebikut dunia terjejah sikit dah, rasa tak sedap dah, sedih dah. Akhirat kena bakar. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Yusabbu min dicuah daripada atas kepala mereka ni al-hamim, air yang panas mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Bila masuk je air panas tu Allah Taala bagi tahu apa dah? Yusharu bihi ma fi butunin. Apa yang ada dalam perut mereka ni apa? Cair jadi. Allah. Panas tak panas? Yusharu bihi. Tak. Akan cair apa yang ada dalam perut mereka, dari kulit-kulit mereka kerana kepanasan air itu. Selain daripada walahum maqami'un min hadid, bagi mereka apa dia? Maqami' ni. Kayu ke apa? Tuku-tuku ni daripada besi. Nak katak pula. Kena katak pula kan. Tak bakar dalam api, rebus dalam air panas, katak dengan tuku pula. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, kerana min ghammin, kerana terlampau teruk sangat azab tu, wa'idu fiha, mereka akan dikembalikan semula. Dia akan kata dzuqu adzabal har, rasalah azab yang membakar ni. Adapun orang yang mana beriman dan beramal soleh, tengok innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salih. Allah SWT akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ni syurga dia, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, dan mereka akan dipakai dalam syurga ni
daripada gapo dia gelar-gelar daripada emas. Sini emas pula kan. Ayat sebelum ni kan daripada perak, macam-macam. Surah gapo? Ad-Dahri, Al-Insan. Sini min zahabin walulu'a, mana pelbagai nikmat. Kadang-kadang gelar daripada emas, kadang-kadang gelar daripada perak. Walulu'a, dia mutiara-mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah suteran. Kita sambung. Bismillah, insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta